Selamat petang, saya ucapkan kepada Cikgu Alex. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk temu bual bersama kami. Kami merupakan pelajar daripada Uni Razak. Nama saya Erika Floren. Kenapa dia berita? Saya Tiana Kuni. Saya Olivia Anak Clement. Saya Rachel Anak Pangkas. Dan kami semua akan menanyakan beberapa soalan yang berkaitan dengan pengalaman cikgu dalam bidang konseling. Okey, boleh. Okey. Soalan yang pertama ialah, bolehkah cikgu berkongsi sedikit berkaitan tahap kelayakan dan kenapa cikgu berminat dalam bidang konseling? Okey, menurut saya bidang konseling ini adalah satu bidang yang ditawarkan dalam sesetengahlah IPT di Malaysia. Jadi sekiranya kita mengambil bidang ini sebagai bidang teras, saya pasti kita sudah layak untuk menjadi seorang guru konseling macam tu. Saya memilih bidang konseling ini adalah kerana saya berminat untuk membantu, membimbing dan memberi konseling kepada murid-murid yang memerlukan bimbingan dan konseling saya macam tu. Okey, untuk soalan yang kedua, apakah peranan dan tugas cikgu sebagai seorang konselor di sekolah? Okey, sebagai seorang konselor di sekolah, sudah menjadi tugas dan tanggungjawab saya untuk memberi bimbingan dan kaunseling kepada murid-murid yang macam memerlukan ataupun memiliki masalah-masalah tertentu. Selain itu, saya juga turut menjalankan program-program yang dapat membantu murid ni untuk mengawal emosi dan tingkah laku mereka untuk mengelakkan mereka melakukan masalah disiplin di sekolah lah. Itu tujuan program-program itu saya jalankan. Terima kasih cikgu. Soalan saya yang pertama iaitu, adakah pelajar suka untuk memberi kerjasama dengan konselor semasa sesi konseling dan adakah ibu bapa pelajar menerima baik konseling di sekolah? Okey, sepanjang saya jadi guru konseling di sini, di sekolah ni, semua murid dia yang pernah saya bagi kaunseling ataupun bimbingan, mereka memberi kerjasama yang baik dengan saya. Sama juga dengan ibu bapa lah. Ibu bapa mereka juga turut memberi pandangan yang positif sekiranya melibatkan ibu bapa di sekolah macam tu. Soalan saya itu, menurut cikgu, adakah tugas sebagai seorang sekolah itu berat dan adakah cikgu pernah rasa tercabar semasa menangani kes pelajar yang terlibat? Okey, pada pandangan saya, sesuatu tanggungjawab itu sudah pasti memiliki cabaran dan cara untuk kita menyelesaikannya. Ia bergantung kepada cara kita untuk menangani sesuatu masalah itu. Rasanya sepanjang memegang jawatan sebagai guru bimbingan dan kaunseling di sekolah, setakat ini tiada cabaran yang begitu susah ataupun sulit kerana sebagai seorang guru kaunseling sudah pasti kita dibekalkan dengan ilmu dan teori-teori untuk kita menyelesaikan masalah-masalah murid di sekolah lah. Seterusnya saya serahkan kepada Tia. Okey cikgu, soalan saya yang pertama ialah, adakah cikgu percaya bahawa setiap masalah datang dari pelajar itu sendiri? Okey, masalah yang terdapat dalam diri murid-murid
Kalau macam contohnya di sekolah saya lah, dia bukan saja berpunca daripada murid itu sendiri. Maksud saya, masalah ini dia boleh timbul disebabkan faktor seperti dari keluarga dia ataupun persekitaran dia, boleh jadi dari persahabatan dia, dan banyak lagi lah faktor-faktor yang lain macam tu. Apabila masalah-masalah ini terdapat dalam diri murid-murid, contohlah, sebagai contoh, hal ini yang menyebabkan mereka untuk cenderung melakukan kesalahan disiplin di sekolah kerana mereka tidak dapat mengawal emosi dengan baik. Macam tu. Okey, soalan yang kedua. Sebagai seorang guru dan konselor, adakah cikgu memainkan watak yang tegas di sekolah? Okey. Untuk soalan ini, bagi saya sebagai seorang guru, sudah pasti kita perlu memiliki pelbagai watak di sesebuah sekolah. Hal ini bergantung dengan keadaan dan situasi yang kita alami ataupun yang kita hadapi. Dalam masa yang sama, kita perlu memiliki, yang paling pentinglah, sikap penyayang dalam diri kita, terutamanya apabila kita memegang jawatan sebagai guru kaunseling lah. Perkara ini serba sedikit dapat membantu kita dalam usaha mengambil hati murid-murid, sekaligus dapat membantu kita mengenal pasti latar belakang murid-murid yang menghadapi masalah itulah. Jadi kita perlu jadi guru yang penyayang supaya kita sentiasa disenangi oleh murid-murid kita, dan apabila mereka senang dengan kita, jadi mereka tidak akan takut untuk berkongsi masalah yang mereka hadapi. Macam tu. Okey, untuk soalan yang seterusnya, saya akan panggil Rachel. Okey, soalan saya adalah apakah program bimbingan yang selalu cikgu lakukan di sekolah? Okey, program yang boleh dikatakan membuahkan hasil lah, yang saya ataupun kami pihak sekolah sering lakukan adalah program yang kami kenali sebagai SISKA, iaitu Sistem Keluarga Angkat. Tujuan utama program ini adalah untuk memberi kenyamanan kepada murid-murid di sekolah. Program ini akan menyebabkan ataupun mereka akan merasa diri mereka disayangi seperti yang dilakukan oleh ibu bapa mereka di rumah ataupun di kampung mereka. Selain itu, program ini juga dapat membantu guru-guru untuk mengenal pasti masalah anak-anak SISKA mereka dengan lebih terperinci lagi lah. Hal ini sudah pasti akan membantu guru kaunseling untuk mendapatkan maklumat lah daripada guru-guru pembimbing SISKA mereka. Soalan seterusnya, sekiranya saya ingin menjadi kaunselor, apakah saranan atau nasihat yang cikgu boleh berikan kepada kami? Okey, kalau kamu mau jadi guru kaunselor, saya doakan kamu supaya jadi guru kaunselor yang berjaya pada suatu hari nanti, dan pesanan serta nasihat saya ialah cintailah pekerja yang kamu hendak jalankan dan jangan mudah putus asa dalam membantu dan menangani masalah murid-murid yang memerlukan bantuan kamu. Sebagai seorang kaunselor yang baik juga, segala maklumat dan masalah pribadi murid-murid adalah tanggungjawab dan amanah, serta tidak boleh diceritakan dengan kawan-kawan ke, dengan keluarga ke, ataupun dengan murid-murid yang lain. Masalah itu adalah amanah kamu dan kamu tidak boleh cerita masalah itu dengan orang lain. Nah, macam tu. Okey, terima kasih. Itu saja daripada kami. Itu saja. Okay.